Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan semua? Ahlan bikum fi Konas Dunia Devi. Selamat datang ke channel Dunia Devi. Baik, malam ni kita nak mula solat tarawih. Jadi untuk kesempatan masa ni pun dah tengah hari, saya nak berkongsi dengan kawan-kawan semua amalan ada listing amalan-amalan yang saya dapat daripada geng-geng muslimat tentang amalan yang kita boleh buat sepanjang hari dalam satu hari kita berpuasa. Jadi saya dapat ni, sebenarnya saya pun dah lama lah mencari. Kita tahulah kita dalam satu hari kita akan cuba beramal, yang kita akan cuba memanfaatkan masa kita sebaik-baiknya dalam bulan Ramadan kan. Tapi macam saya sendiri, saya sukalah kalau dia dah ada macam ada senarai yang kita tinggal nak macam pastikan kita nak make sure yang kita buat amal ibadah ni. Jadi alhamdulillah saya dapatlah satu listing ni geng-geng muslimat bagi. Ada lebih kurang 23 listing. Jadi kita tinggal nak tick je lagi kan, kalau kita dah buat ni kan. Kalau kita dah biasa tu, ramai orang, kalau orang yang dah biasa tu tak ada masalah lah kan, dia tahu apa nak buat. Tapi cuma ni macam satu guideline dan untuk memastikan yang supaya kita tak termiss dan kita buatlah yang sebaik mungkin. Kita lebih terisi lah hari setiap masa tu, kita dah setting dah, kita nak buat ni. So saya ada listing ni. Okay, saya tak usah duduk sini supaya saya dapat tampalkan lah listing tu. Tapi ni saya dah tulis juga ni, sebab ada istilah-istilah ni yang mungkin ada yang saya nak pastikan kan, saya rujuk dekat Google. Ada yang saya nak explain dengan kawan-kawan lah, kalau ada yang tak sure, tak pasti apa maksudnya kan. Okey, kawan-kawan semua tulis dalam kertas ni. Okey, actually saya akan cuba tampal dekat bahagian depan video saya ni, tapi kawan-kawan pun boleh tulis lah. Saya buat dalam bentuk macam ni lah, aku tak nampak pula. Okey, ni nampak tak kawan? Okey, ada nombor. Sekejap okey, ada nombor ni, dia ada 1 sehingga 23 Kalau saya letakkan tunjukkan macam ini, kawan-kawan tak dapat nak baca sangat, sebab dia macam cermin kan, dia amalan tapi dia tu macam terbalik. Jadi saya akan cuba letak lah ni. Video ni pun sekejap gelap, sekejap terang pak, pelik sikit ni. Okey, dah terang. Okey, saya akan bacakan, kawan-kawan tulis nombor 1 sahur, nombor 2 subuh, maksud solat subuh lah. Nombor 3 zuhur, nombor 4 asar, nombor 5 maghrib, nombor 6 isyak. Okey, dilistingkan solat dulu. Okey, seterusnya nombor 7 rawatib. Rawatib ni sebenarnya adalah solat-solat sunat yang kita buat sebelum solat-solat fardu. Okey, saya ada juga ni. Kawan-kawan semua actually bolehlah check dekat Google juga, tapi saya sebutkan juga kita ada solat sunat rawatib ni, maksudnya qabliyah dengan ba'diyah, maknanya solat sebelum solat sunat dan selepas solat sunat. Okey, untuk solat subuh kita ada dua je kita ada solat sunat qabliyah, maknanya sebelum subuh 2 rakaat. Ba'diyah tak ada. Okey, untuk solat zuhur kita ada sama 2 ataupun 4 rakaat solat zuhur sebelum qabliyah, dan ba'diyah pun ada 2 ataupun 4 rakaat. Untuk solat asar ada solat qabliyah saja. Untuk solat maghrib ada 2 rakaat qabliyah, ba'diyah 2 rakaat. Solat isyak ada 2 rakaat qabliyah, ada 2 rakaat ba'diyah. Okey, saya akan cuba tampalkan dekat sebelah sini juga rawatib. Okey, seterusnya tadi nombor 7 rawatib, nombor 8 nawafil. Kawan-kawan pernah dengar tak? Okey, istilah nawafil ni saya pun baru dengar, tapi bila cek balik sebenarnya dia adalah satu nama bagi solat-solat sunat yang kita buatkan. Nawafil sebenarnya dia terkandung dalamnya ada 7 jenis solat-solat sunat yang kita digalakkan buatlah. Yang pertama, okey, kawan-kawan boleh tulis solat sunat bawah nama nawafil, itu tahiyatul wudu.
Tahiyatul wuduk ni kalau ikut sejarah tu Bilal lah selalu buat. Lepas ambil wuduk buat solat sunat 2 rakaat. Kemudian nombor 2 tahiyatul masjid 2 rakaat. Ketiga isyraq. Isyraq ni adalah solat yang ditunaikan setelah matahari terbit. Maknanya lepas kita solat subuh, kita tak terus bangunkan, duduk dulu. Dia nak terbit matahari, ada solat sunat isyraq lah, sebanyak 2 rakaat. Kemudian solat sunat duha. Solat duha ni saya ramai yang tahu. Waktu duha tu masuk dalam pukul berapa mungkin dalam start pukul 8 lebih macam tu, sampailah pukul 11-12 gitulah. Dan mungkin solat duha kita boleh buat sama ada 2, 4, 6, 8, 10 hingga 12 rakaat, bergantung kemampuan kita. Seterusnya nombor 5 kita ada solat sunat awabin, iaitu setelah selesai solat maghrib, daripada 6 hingga 20 rakaat. Seterusnya nombor 6 kita ada solat sunat tahajud, iaitu 4 hingga 12 rakaat. Dan ketujuh ada solat sunat tasbih. Okey, ini adalah solat-solat sunat yang digalakkan kita buatlah. Anda bawah nawafil nombor 7, amalan nombor 7. Amalan nombor 9 tarawih. Ini semua dah maklum lah, tarawih bulan Ramadan selepas isyak sebanyak sama ada 8 hingga ataupun 20 rakaat, tambahlah dengan witir 11 ataupun 23 rakaat. Okey, ke-11 tadabbur. Okey, tadabbur ni maksudnya kita baca terjemahan Al-Quran, kita memahami maksud Al-Quran. Ke-10 tilawah. Tilawah maksudnya kita mengaji Quran. Nombor 11 tadabbur. Nombor 12 al-mulk, bacaan al-mulk. Al-mulk ni digalakkan baca hari-hari, terutama sebelum kita tidur. Ke-13 al-waqi'ah. Ke-14 as-sajadah. Ini adalah ayat, dan ke-15 ayat surah Yasin adalah surah-surah yang digalakkan kita bacalah setiap hari. Ke-16 10 awal dan 10 akhir Al-Kahfi. Ke-17 selawat, dan selawat ni digalakkan baca berapa jumlah dia? Kawan-kawan tahu tak? Mungkin saya dah rujuk dalam satu artikel ni lah, tentang Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah SAW berapa banyak yang perlu kita selawat. Sampai 4 kali soalan lah. Mula Ubay tanya adakah 1/4 daripada hidup satu hari hidupku. Nabi Muhammad SAW bersabda, terserah pada kita, tapi kalau ditambah lagi bagus. Kemudian Ubay bin Ka'ab tanya lagi, kalau separuh kehidupan ke, ataupun lepas tu seterusnya tanya lagi 3/4 kehidupan ke, terus tanya lagi. Nabi tetap menjawab, Nabi Muhammad SAW tetap menjawab yang sama, iaitu terserah kepadamu, tapi kalau tambah lagi bagus. Akhirnya Ubay bin Ka'ab kata dia akan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW seluruh kehidupannya. Jadi Ubay bin Ka'ab ni adalah antara sahabat Nabi yang dikatakan berselawat paling banyak sekali. Jadi jumlah selawat ni terpulang pada kita lah, tapi lagi banyak lagi bagus. Dan istighfar ke-18 istighfar. Menurut riwayat Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Allah sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepadanya lebih daripada 70 kali. Nabi Muhammad SAW walaupun maksum beristighfar lebih daripada 70 kali setiap hari. Apalagi kita kita lagi lah kena banyak beristighfar. Seterusnya nombor 19 zikir pagi. Zikir pagi ni kawan-kawan semua boleh rujuk kat Google tu kan, ada al-masurat semua kan. Lepas tu ada zikir petang. Zikir petang kalau saya suami saya praktikkan baca hizib. Lepas tu 21 digalakkan infak, 22 baca buku, isi masa dengan baca buku tu waktu yang lain, dan 23 menjaga wuduk. Menjaga wuduk ni kenapa penting dia listkan sini? Sebab kita nak solat, nak beribadah, wuduk tu lah paling penting. Kita jaga wuduk, pastikan wuduk kita tu sah. Kalau tersilap, tercacat, tak betul wuduk kita, maka kita punya solat semua tak diterima. Jadi itulah ada 23 listing kat sini amalan harian kita yang digalakkan buat untuk memudahkan semua
Jadi saya harap bermanfaat kepada kawan-kawan semua. So itulah saja simple explanation daripada saya. Semoga kawan-kawan semua dapat salin listing amalan harian di bulan Ramadan. Semoga saya yang cakap je banyak ni dapat follow semua listing tu dan buat sebaiknya. Dan semoga kawan semua pun boleh sama-sama kita buat sama-sama semampu kita. Semoga Allah permudahkan. Jadi itulah, saya harap video kali ini bermanfaat kepada kawan-kawan. Sempena bulan Ramadan ni, saya nak wish semuanya dikurniakan kesihatan daripada Allah SWT supaya sihat dan boleh berpuasa dengan sebaik-baiknya. Jadi sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.